Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Syukur kepada Allah, dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam sesi tazkirah. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Syuhaili bin Syabihi, pelajar SPHU batch yang ke-9 November 2022. Tazkirah saya pada hari ini bertajuk meninggalkan 13 larangan-larangan dalam ihram. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, terlebih dahulu ingin saya mengingatkan sesama kita untuk menyempurnakan ibadah umrah. Terdapat rukun umrah dan wajib umrah. Rukun umrah terdapat 5 perkara. Yang pertama adalah niat ikhram umrah. Yang kedua, tawaf di Kaabah. Yang ketiga, sa'i di antara Safa dan Marwah. Yang keempat, bercukur atau bergunting. Dan yang kelima adalah tertib. Bagi perkara wajib dalam umrah pula adalah niat ikhram di miqat yang pertama, dan yang kedua meninggalkan segala larangan-larangan dalam ihram. Okey, ini 2 perkara yang penting, syarat wajib bagi mengerjakan ibadah umrah. Jadi sebelum saya mulakan untuk menerangkan 13 larangan-larangan dalam ihram, sesungguhnya 13 larangan ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, kategori larangan untuk kaum lelaki. Yang kedua, kategori larangan untuk kaum perempuan ataupun wanita. Dan yang ketiga adalah kategori untuk umum, iaitu bagi lelaki dan wanita. Okey. Tanpa berlengah masa lagi, izinkan saya untuk memulakan larangan-larangan yang pertama. Okey, larangan yang pertama ini khusus untuk bagi lelaki, iaitu memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari jemari dan tumit, kain pelikat dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, pakaian yang melibatkan sesuatu yang berjahit adalah tidak dibenarkan sama sekali di dalam ihram. Maka oleh itu adalah diharuskan kaum lelaki untuk memakai kain tuala, kain pelikat lepas yang tidak bercantum di antara penjuru, memakai tali pinggang, memakai cincin dan memakai kacamata. Okey. Seterusnya, larangan bagi kaum lelaki juga. Yang kedua adalah menutup kepala dan sebahagian daripadanya seperti songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Jadi di sini kaum lelaki amat-amat sensitif, walaupun kita tidak boleh menutup kepala sama sekali, walaupun dengan kain ihram sekalipun. Jadi di sini kita kena berhati-hatilah. Tapi andai kata kalau keadaan itu amat panas ke apa ke, kita boleh dibenarkan untuk menggunakan payung, berteduh di bawah pokok ataupun berteduh di bawah kemah. Seterusnya, yang larangan ketiga adalah khas untuk larangan bagi kaum wanita, iaitu larangan menutup muka. Jadi di sini kaum wanita sama sekali tidak dibenarkan untuk menutup muka. Bermaksud kaum wanita tidak dibenarkan untuk bernikab, iaitu macam pakaian yang berbordah menutup muka tu. Memang tidak dibenarkan sama sekali. Seterusnya adalah larangan umum yang untuk lelaki dan perempuan. Daripada larangan keempat sampai larangan ke-13. Larangan keempat adalah memakai sarung tangan. Larangan yang kelima adalah memakai bahu-bahuan di bahagian badan, makanan, minuman atau menghidunya ke dalam hidung. Di sini juga lelaki dan perempuan memang tidak dibenarkan untuk memakai wangi-wangian. Tetapi dalam konteks daripada segi kesihatan, ubat gigi, sabun dan syampu atau minyak angin adalah dibenarkan daripada segi kesihatan. Okey, seterusnya adalah larangan memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain daripada yang tumbuh di pipi dan di dahi.
Tidak dibenarkan memakai minyak lah di kepala, di janggut dan semua di bahagian muka lah. Dan seterusnya adalah menanggalkan rambut atau bulu daripada mana-mana bahagian badan. Di sini juga tidak dibenarkan untuk mencabut rambut ataupun rambut di seluruh bahagian anggota badan. Seterusnya larangan yang ke-8 adalah memotong kuku ataupun mengerat kuku. Larangan yang ke-9 memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah. Larangan yang ke-10 memburu binatang buruan darat yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram ataupun tanah halal. Dan yang ke-11 adalah melakukan pendahuluan persetubuhan. Ini juga tidak dibenarkan sama sekali walaupun pasangan tersebut telah bernikah. Larangan yang ke-12 seterusnya adalah bersetubuh. Adalah tidak dibenarkan sama sekali semasa di dalam ihram. Dan larangan yang ke-13 yang terakhir adalah larangan yang berkahwin atau menghawinkan atau menerima wakil kahwin. Jadi di sini lengkap 13 larangan-larangan yang wajib kita patuhi semasa di dalam ihram. Kesimpulannya di sini, terdapat larangan yang tidak sengaja kita lakukan, tidak perlu kita untuk membayar dam. Terdapat juga larangan yang tidak sengaja kita lakukan, perlu dikenakan dam. Jadi larangan-larangan ni semua nampak macam agak remeh dan agak menyusahkan. Tetapi di sini kebesaran Allah nak tunjukkan hikmah kebesaran. Mesti larangan-larangan tersebut mempunyai hikmah dan tujuan kenapa ianya dilarang. Jadi sebenarnya hikmah terbesar larangan dalam ihram ini adalah untuk mendidik ataupun memupuk kita agar lebih berdisiplin dan lebih peka di dalam menjalankan sesuatu ibadah. Sesungguhnya larangan-larangan dalam ihram ini ingin menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah dengan menunjukkan bahawa kita sesama manusia ini tiada bezanya. Semua sama taraf, sama darjat. Tiada yang lebih, tiada yang kurang. Hanya yang membezakan di antara sesama manusia adalah ketakwaan seseorang tersebut terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.